Alhamdulillah, syukur namanya Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama untuk majlis pengajian kita ini. Walaupun saya nak ada excuse mengurusi dan di masjid saya ada program pertanian untuk Nabi sekarang itu sedang jalan. Jadi tak sedap ini maju. InsyaAllah kita dapat juga info itu kita bahasa yang barat tidak biasa. Alhamdulillah kita berbuat dapat bersama-sama dalam majlis pengajian kita ini. Sekurang-kurangnya dapat kita sama-sama menghormati tugas dan jawab kita sebagai seorang Muslim mukmin kepada Allah Subhanahu. Dan salah satu daripada tanggungjawab kita yang tidak pernah terhenti ialah tanggungjawab pengabdian kepada Allah. Karena pengabdian itulah sebenarnya sebab kenapa Allah Ta'ala menjadikan kita dan dia berjalan terus. Samalah sebagaimana yang dapat kita faham daripada ayat yang terakhir daripada surah Al-Hijr, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga datangnya kematian, yang kedatangannya adalah suatu yang tetap diyakini. Jadi artinya maksudnya kita kepada Allah adalah kerja, tugas, tanggungjawab yang kita bawa sampailah kita berada di dalam masa dulu disebut sebagai sampai ke hujung nyawa. Selagi mana nyawa masih dikandung badan, selama itulah tanggungjawab kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala itu tidak pernah. Dan alhamdulillah juga apapun kita tetap dapat melaksanakannya. Dan sekurang-kurangnya dalam majlis-majlis sebegini kita akan dapat memperingatkan perkara ini daripada masa ke semasa. Apalagi dalam kehidupan kita dalam korban, ada perkara yang kadang-kadang ilmu itu cukup kalau kita hanya dengar sekali, hanya hayat. Ada juga yang kadang-kadang perlu diperingatkan daripada masa ke semasa. Mungkin pada bentuk dia berlainan, cabaran juga berlainan. Nak belajar wudu, kita belajar sekali je. Macam umur 10 tahun dulu, buat kursi wudu pun jadi sama juga nak tahu apa yang membatalkan wudu. Sama yang kita belajar sekolah yang sampai sekarang, rumah. Tapi ada perkara-perkara yang kebetulan bentuknya berbeza, terutamanya cabaran-cabaran yang terpaksa kita hadapi dalam kehidupan kita. Halangan-halangan yang menghalang kita daripada menjadi seorang Muslim yang baik kadang-kadang berbeza di antara generasi dulu dengan generasi kita. Jadi hal-hal macam inilah kadang-kadang kita perlu peringatkan, kena update selalu saya daripada masa ke semasa. Ada setengah itu cukup lah.
cara wudhu, kita belajar macam dulu, cikgu kita kata, ustaz kita kata dah betul itu, maka betul lah sampai bila-bila pun. Tapi ada benda-benda yang kadang-kadang cabarannya berbeza, ya. Yang mungkin orang dulu tak pernah jumpa benda-benda macam ni. Tapi zaman kita ni macam-macam ada, ya. Macam kawan kita dulu, dia tak jumpa kumpulan kilo berlima. Zaman kita ni ada. Cabarannya sangat beza. Ada yang dia kata Allah Ta'ala pun boleh dihadapkan ke mahkamah. Tak mereng namanya. Ini hidup beli orang. Orang zaman dulu tak pernah fikir benda macam tu, ya. Tak pernah terfikir nak bawa Allah Ta'ala untuk di-judge di depan mahkamah. Satu. Jadi benda macam ni dia bawa dia benda-benda yang baru. Kalau kita sendiri tak ada, tak update, tak bawa maklumat semasa, Masya Allah, kan jadi sekoman tu, awak sekolah, ya. Yang seorang tu pula dia kata apa, justice first. Mula-mula kalau Islam tunggu, ya. Ini pun mereka pun orang tu tak pernah cakap macam ni. Tapi zaman kita ni cabarannya berbeza, sebab tu makanya benda macam ni kadang-kadang perlu sangat kita peringatkan pada masa-masa ni. Banyak baru dalam 2 minggu, 3 minggu lepas muka dia orang aja keluar dalam apa namanya media baru, ya. Masya Allah. Orang hebat, profesor emeritus yang jenis tak tahu, ya. Cakap tu lah sebut sebagai mukadimah, ya. Kita sudah sampai ke mana? Cikgu panggil, ya? Hadis 7. Hadis ke-7. Tak boleh lagi? Tak boleh lagi pasti, ya. Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-7. Setelah kita selesai menyemak hadis yang ke-8, yang dalam semakan saya yang ke-6 ni, ada yang ke-6 antara yang terpanjang lah dalam teks kita ni, ya. Jadi malam ini kita pindah kepada hadis yang ke-7, yang penulisnya sebut tajuknya yang diberi ataupun judulnya bahaya dunia. Dalam bahasa Arabnya khatar dunia, ya. Bahaya dunia, ya. Perawi yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW ialah Amr ibn Auf, ya. Amr bin Auf katanya ada Rasulullah SAW ba'asa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha, wa kana Rasulullah SAW huwa salaha ahli al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami, ya. Amr bin Auf menceritakan, dia kata Rasulullah SAW telah memutuskan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ni kalau lah memang semua kita ingat, dia salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanji syurga oleh Nabi SAW. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kemudian campur 6 lagi. 6 lagi termasuk Sayyidina Abu Ubaidah, ya. Dan peranannya sangat besar kalau kita tengok balik dalam sejarahnya. Sayyidina Abu Ubaidah ni dia pertama, dia sangat erat hubungannya dengan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita tengok balik, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansar telah berhimpun di Saqifah Bani Sa'dah untuk memilih siapa yang akan memimpin umat pada masa itu. Dan saya dapat maklumat rakan-rakan kita yang ikut package ziarah Madinah yang akhir-akhir ini, biasanya kita akan dibawa
ke Saqifah Bani Sa'dah, yang tempat berhimpunnya Ansar untuk memilih kepimpinan selepas wafatnya Nabi kita SAW. Jadi apabila mereka berhimpun di sana, perhimpunan mereka itu diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliau telah bergerak ke sana diiringi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, 3 sahabat daripada Muhajirin yang ikut serta dalam perbincangan untuk menentukan kepimpinan umat pada masa itu. Jadi berlakulah polemik siapa sebenarnya yang lebih layak. Ansar merasakan oleh karena Islam ni hebat, bangun semula setelah 13 tahun berada di Makkah, mereka merasakan kepimpinan umat patutnya diambil alih oleh mereka. Mereka yang sepatutnya layak memimpin umat pada masa itu. Itu pada pandangan setengah-setengah pemimpin sahabat daripada kalangan Ansar. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar, termasuk juga Abu Ubaidah dan juga Sayyidina Umar yang ada sama pada masa itu, antaranya Abu Bakar telah menyebut, dia kata kepimpinan ini sepatutnya daripada Quraisy. Jadi akhirnya mereka bersetuju, dan sebagai jalan keluar pada masa itulah katanya Abu Bakar, di sana ada Sayyidina Umar dan ada Abu Ubaidah, pilihlah salah seorang daripada mereka berdua ini untuk menjadi khalifah bagi memimpin kita semua. Tuan, Abu Bakar yang cadang Umar dan atau Abu Ubaidah, ya. Kita masuk nama kita semua. Kita gambar boleh orang TP tak mau betul itu, ya. Tapi jangan Umar kata macam mana saya? Tak mungkin dia pun. Sahib Rasul fil ghar, wahai sahabat Nabi yang bersama-sama berada dalam gua dalam fasa hijrah, selagi kamu ada, takkan orang lain jadi layak. Kamulah yang mendampingi Nabi SAW dalam peristiwa besar hijrah itu, takkan saya. Kata Sayyidina Umar pula kepada Abu Bakar. Akhirnya mereka pun bersetujulah untuk berbaiat memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Dan kebetulan pula di antara kedua-dua ni, antara Abu Ubaidah dan dengan Sayyidina Umar itu, mereka sangat baik. Dan dia kebetulan semasa khalifah Umar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Ubaidah ni mendapat kepercayaan untuk memimpin umat pada masa itu, dan pernah dilantik menjadi amir di Syam, ya. Yang akhirnya semasa pemerintahan Sayyidina Umar berlaku satu wabak tahun kolera di Syam. Lalu Sayyidina Umar telah menulis kepada Abu Ubaidah, minta dia keluar selamatkan dirinya daripada serangan wabak tahun pada masa itu yang menyerang negeri Syam, tempat kebetulan Abu Ubaidah menjadi amirnya di situ. So itu diterima oleh Abu Ubaidah, tapi dia ada hak, ya. Akhirnya dia balik balik, dia tinggal, dia kata macam mana aku nak lari. Nabi pernah sebut, bagi mereka yang berada dalam kawasan bawah tak boleh keluar, dan orang yang ada di luar tak boleh masuk dalam kawasan. Ini kaedah pencegahan yang ada di dalam Islam. Akhirnya kita tengok balik, Sayyidina Abu Ubaidah ni meninggal kerana wabak kolera yang melanda negeri Syam semasa pemerintahan dia, ya. Jadi kisah yang disebut ini, Abu Ubaidah boleh kerana dia baik dari itu, Sayyidina Umar suruh balik, kamu tunggu buat apa dekat situ, datang sini selamatkan diri kamu. Abu Ubaidah kata tak, ya. Aku pernah dengar Nabi pernah sebut, orang yang berada dalam kawasan wabak tak boleh keluar daripada kawasan itu, dan orang luar tak boleh masuk ke dalam. Jadi tidak. Akhirnya dia akor. InsyaAllah ini Sayyidina Abu Ubaidah. Sebelum itu dalam hadis ini, Nabi semasa Nabi yang masih hidup
Sayyidina Abu Ubaidah ini telah diutuskan oleh Nabi SAW ke Bahrain. Bahrain itu Bahrain sekarang lah, ya. Di negara Teluk sana ada satu negara namanya Pulau Bahrain, ya. Sekarang ada jambatan yang agak panjang menyambung antara tanah besar Semenanjung Arab dengan Pulau Bahrain ini, ya. Diutuskan ke Bahrain yakti di jizyatiha, untuk membawa balik kutipan jizyah, ya. Jizyah ini adalah sebenarnya bayaran yang dikenakan kepada mereka yang ingin bernaung di bawah kepimpinan umat Islam. Sebab disebut di sana, wa kana sallallahu alaihi wasallam salaha ahlal Bahrain. Nabi telah berdamai dengan penduduk Bahrain. Ekorannya kalau kita tengok pada sejarahnya, ini adalah hasil daripada kejayaan perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi dengan Quraisy, di mana Nabi boleh saksela boleh menumpukan usaha dakwahnya keluar apabila tak ada lagi ancaman daripada Quraisy yang sebelumnya setiap tahun. Sulh tu ada, kemudian kemudian peperangan Ahzab, bertali arus setiap tahun, sehingga berlakunya perjanjian Hudaybiyah ini berlaku gencatan senjata selama 10 tahun antara kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi di Madinah dengan Quraisy yang menguasai Makkah pada masa itu. Jadi apabila tak adanya ancaman daripada Quraisy ini, Nabi boleh mengutus surat kepada raja-raja besar di negara-negara yang berjiran dengan kota Madinah pada masa itu. Termasuklah Amir Bahrain, yang apabila Amir Bahrain ini terima surat daripada Nabi mengajak daripada Islam, pertama dia kata kalau nak masuk Islam kami tak boleh lagi setakat ini, ya. Jadi utusan Nabi kata kalau tak nak masuk Islam, bersedia atau tidak untuk berada di bawah penguasaan umat Islam, dengan penduduk Bahrain kena bayar jizyah kepada kerajaan Islam di Madinah yang dipimpin oleh Nabi pada masa itu. Jadi pemerintah di Bahrain pada masa itu bersetuju dengan syarat yang kedua ini. Jadi untuk untuk mengutip balik cukai jizyah yang dikenakan kepada penduduk Bahrain pada masa itu, Sayyidina Abu Ubaidah telah diutuskan oleh Nabi untuk mengutip daripada penduduk Bahrain pada masa itu, ya. Dan dalam masa yang sama kata hadis ini, wa amara alaihimul ala ibn al-Hadrami, untuk mengurus tadbir kawasan Bahrain itu, Nabi telah mengangkat seorang sahabatnya yang lain yang namanya Al-Ala ibn al-Hadrami untuk menjadi amir di sana. Jadi pengurus di segi pentadbirannya dikendalikan oleh Al-Ala untuk kutipan cukai Abu Ubaidah yang ijaz, ya. Itu maksudnya. Betul? Kila Abu Ubaidah, ya. Faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Bila pergi ke Bahrain, kerjanya ialah kutip cukai kepala jizyah itu tadi daripada setiap penduduk Bahrain yang bersetuju untuk menyerah satu kadar yang kecil saja sebagai tanda mereka bersetuju untuk bernaung di bawah kerajaan Islam di Madinah. Pergilah Abu Ubaidah, lalu bawa balik harta daripada Bahrain itu tadi, ya. Fasami'atil ansaru bi qudumihi, ya, bahwa fatuhu salat as-subh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma sarafu ta'arradu lahu fatabassama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Jadi Abu Ubaidah apabila habis kerjanya kutip segala cukai yang patut dikutip daripada penduduk di Bahrain, dia balik ke Madinah, bawa sejumlah harta yang dikutip daripada penduduk Bahrain itu. Lalu kata hadis ini, fasami'atil ansar bi qulumihi, orang-orang Ansar yang ada di Madinah dengar yang Abu Ubaidah balik daripada Bahrain, bukan balik kosong, asal bawa harta cukai yang dibayar oleh penduduk Bahrain itu. Lalu mereka pun disebut di sana
mereka bersama-sama menunaikan solat subuh dengan Nabi SAW. Bila dia dengar penduduk Madinah dengar yang Abu Ubaidah balik, mereka pun datang ramai-ramai untuk sama-sama menunaikan solat subuh bersama-sama dengan Nabi SAW. Ya. Yang saya faham tak tu? Ya. Kok ada orang kata dia orang kalau tak ada benda macam tu tak datang sembahyang subuh kan? Itu cerita lain. Lepas ni kita sebut ya. Datang. Ya. Lalu Nabi SAW pun senyum melihat mereka datang. Waqala, lalu bersabda, azunnukum sami'tum bil qudumi Abu Ubaidah. Ya. Kata Nabi, apabila selesai solat, mereka menemui Nabi SAW dan Nabi tersenyum apabila melihat mereka. Baginda berkata, aku percaya kamu telah mendapat berita tentang ketibaan Abu Ubaidah dan dia telah membawa sesuatu. Nabi kata, nampak gayanya kamu dah dengar lah kot, Abu Ubaidah ini bawa balik daripada Bahrain, bawa sejumlah harta ni. Ya. Nabi tanya kepada mereka, lalu mereka jawab, "Bala ya Rasulullah." Ya tu. Ya. Kami datang kerana dengan cerita tu lah. Ya. Masya Allah, sebab dia tahu, penduduk Madinah tahu kalau dapat agihan daripada luar, biasanya Nabi akan mengagih-agihkan pula kepada penduduk yang ada di Madinah pada masa itu. Jadi mereka datanglah. Ya. Ya. Semua dapatlah. Ya. Bila datang tu semua dapat. Kita ni ada pula dapat juga. Ya. Tapi pilih dulu, saya tak dapat, Azizi dapat, tak adil tu. Ya. Macam mana? Ya. Sabar je lah. Ya. Itu pun dapat 500 tuan-tuan. Dah tak nampak pintu surau dah. Okey. Qalu fa'abshiru wa umillu ma yasurukum fa wallahi mal faqra ahsha alaikum walakin ahsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhaqum. Ya. Nabi pun tak beritahu balik. Ya. Bila dia kata kami datang kan harta tadi lah. Ya. Lalu Nabi kata, bergembiralah kamu dan tunggulah apa yang Allah Ta'ala akan permudahkan untuk kamu. Jadi Nabi kata insyaAllah lah. Ya. Masing-masing akan dapat bahagian dia. Bergembiralah Nabi kata. Ya. Cuma Nabi kata, wallahi dari Allah, tidaklah kepakiran itu yang aku bimbang menimpa. Ya, aku tak sangka lah Nabi nak ceramah masa tu. Ya. Aku tak bimbang kamu jadi fakir, kata Nabi. Ya. Mal faqra ahsha alaikum. Aku tak susah hati kalau kamu jadi fakir. Tapi yang aku bimbang, kata Nabi, dan aku takut sekiranya dunia ini dibentangkan kepada kamu sebagaimana dia telah dibentangkan kepada orang yang sebelum kamu, lalu mereka berebut-rebut sebagaimana kamu berebut-rebut untuk mendapatkannya, dan akibatnya ia melalaikan kamu bagaimana harta itu tadi telah melalaikan mereka. Ini amanah Nabi. Bukan aku tak bagi harta dengan kamu, tunggu je lah. Tapi aku tak bimbang kamu miskin. Tapi yang aku bimbang dengan kamu ni, wahai sahabatku, kamu ni akan dibentangkan dengan kekayaan dan kesenangan. Lalu kamu berebut untuk menjadi kaya, akhirnya kamu leka dengan kerja dan tugas kamu kepada Allah SWT. Ya. Itu maksud hadis riwayat Bukhari. Ya. Kalau tengok dalam teks kita tu tulis 108 bawah tu, Sahih Bukhari bisyarhi Fathul Bari juzuk ke-11 halaman 243, Kitab Riqab bab yang ke-7, hadis nombor 6425. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok balik hadis ni di mana dalam Sahih Bukhari, itulah dia. Ya. Dalam Fathul Bari kita akan jumpa hadis nombor 645. Jumpalah hadis ni dalam Sahih Bukhari yang diulas oleh Syekh Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar. Ya. Apa maksud hadis ini? Dalam hadis ini terdapat pemberitahuan tentang berlakunya sesuatu perkara sebelum ia berlaku. Ya. Ia termasuk antara tanda-tanda kenabian. Antara perkara yang kita pertama kali kita sebut ialah Nabi sebut benda yang belum pun berlaku.
Dia kata, aku tak bimbang kamu miskin, tapi yang aku bimbang kamu senang. Bila kamu senang, kamu dibuka kekayaan kepada kamu berebut, lalu kamu akan lalai. Benda itu tak berlaku lagi masa itu, tapi Nabi dah sebut. Ya. Dan ini diantara sebagai dalam bahasa sirah dia panggil tanambu'at, yang kita boleh sebut sebagai jangkaan Nabi SAW. Atau dalam bahasa biasa orang guna istilah ramalan, ya. Tapi ramalan Nabi ini betul. Ramalan cuaca belum tentu, tuan-tuan, ya. Nabi jangka kamu akan didedahkan kekayaan, kamu akan berebut. Masa itu Nabi sebut dalam situasi keadaan itu belum berlaku, ya. Dan ini disebut sebagai, dia kata apa? Pemberitahuan berlakunya sesuatu sebelum ia ini berlaku. Dan ini tanda kenabian Nabi SAW. Sebab Allah Ta'ala wahyukan kepadanya perkara-perkara yang belum pun berlaku kepadanya. Sebab itulah apa yang disebut oleh Nabi, kalau tak berlaku lagi, insya Allah dia akan tetap berlaku. Tengok, sila-sila pun kata mana ada kaya kan? Orang kaya biasalah, orang miskin itu susah juga. Yang kaya cara kaya dia, yang miskin dengan cara miskin dia. Yang kaya, Masya Allah, hidup mewah, rumah tak hanya 17 buah je, 17 buah rumah. Satu 3 tingkat, tak mahal, juta aja. Itu pasal kaya. Akhirnya Masya Allah, ya. Yang kaya pula pulau-pulau pula. Bagus dah kalau pulau-pulau air tak masalah. Kita pun tak nak jealous apa. Sekarang berhubung pula nak tanya pasukan bola. Ada satu orang bagi 16 juta untuk sampai kafah, ya. Satu orang pada sepak Kelantan. Dengan syarat stadium kena color warna merah jambu, sapo je lah. Tu yang di Kota Batu dah setuju dah. Mungkin ulang kalau sapo je. Yang ni semula apa namanya Datuk yang Datuk Alif yang terlajak orang berapa dia? Semua nak tanya pasukan bola sepak Selangor pula. Tapi dengan syarat dia kata stadium Syahadat kena color hijau dah. Aziz suka lah kalau hijau, tak orang lain ada muka apa hal lain. Dia tak dia tapi kalau hijau sorry lah. Tengok, ada penyokong merah. Merah apa namanya? Red Giant. Sampo je lah. Tak boleh kita banyak, insya-Allah. Kita nak tanya apa tak tahu lah. Ajar, itu malah jadi tuan-tuan. Okey. Jadi Nabi kata, Nabi ini beritahu benda yang tak berlaku lagi, tapi dah diberitahu ia akan tetap berlaku. Sekarang berlaku pun, ya. Yang Nabi jangka dulu tu dah berlaku. Orang berlomba-lomba berebut kekayaan sampai akhirnya lupa dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, ya. Nabi SAW pernah beritahu bahawa dunia ini akan dibentangkan segala isinya kepada manusia, lalu mereka akan berebut padanya, dan memang hal ini telah berlaku. Masa Nabi sebelum tak berlaku lagi, tak lama selepas itu berlaku. Masya Allah, ya. Tak kala penduduk Madinah mendengar berita kepulangan Abu Ubaidah, mereka keluar salat subuh bersama-sama Rasulullah SAW di masjidnya. Ini masjid Nabawi itu, ya. Di Madinah ketika itu sudah terdapat banyak buah masjid. Itu saya sebut dari itu. Takut bila kita baca dia orang tak sembahyang subuh ke? Bila dapat harta baru datang sembahyang. Ya. Pada masa itu di Madinah sudah banyak masjid. Masing-masing sahabat ada masjid masing-masing. Di karya dia, di kampung dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi Madinah, dia ada tempat yang kita dibawa melawat, apa dia? Masjid 7. Dekat-dekat Masjid 7 tu. Masjid Zainal Bilal, Masjid Salman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar. Yang macam-macam ada masjid. Orang dulu buat masjid, tuan-tuan. Kita sekarang tak boleh buat masjid kalau tak dapat izin, ya. Itu masjid haram namanya. Tengok, sampur je lah, ya. Jadi bila waktu biasa mereka sembahyang di masjid masing-masing, ya. Ini mana disebut tadi, ya. Sebab sudah banyak masjid pada masa itu, biasanya setiap kaum akan menunaikan solat di masjid mereka masing-masing, kecuali solat Jumaat dan dalam hal-hal
yang tergempar, lalu mereka berkumpul di Masjid Jami', yakni Masjid Nabi SAW yang mulia itu. Jadi hari Jumaat kita buatlah di masjid-masjid Jumaatnya, dibuat di Masjid Nabawi itu, ya. Jadi artinya mereka mengimarahkan, Masya Allah, ya, di masjid-masjid. Ya, baru saya terbaca betul tidak begitu tak tahu di Saudi dibuat satu satu tak ingat kata syarat tak syarat tawaran, ya. Dia kata kalau mana-mana suami yang tak datang sembahyang subuh pada waktu pagi dengan alasan isteri di rumah tak kejutkan dia kata masjid akan sponsor untuk cari isteri baru yang mudah kejutkan dia. Besok tengok-tengok ramai penuh pada kat masjid macam lain Jumaat dan tuan. Mana tahu kat masjid Amaniyah ada orang jaga dia. Ramai orang sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Orang berminat juga macam-macam, ya. Macam tu tuan, ya. Jadi ialah biasa di Saudi Islam saya belajar di sana pun banyak program-program macam tu, ya. Hatta masjid juga menyediakan bantuan kepada anak-anak lelaki yang belum pun kahwin. Mereka sentiasa memberi dukungan untuk mempercepatkan perkahwinan mereka dengan disediakan biaya perkahwinan dengan syarat imam setempat praktik. Tu imam pula praktik mestilah orang datang masjid, ya. Tak datang masjid takkan dia berkata, muka kamu tak boleh nampak bayar, tiba-tiba nak dapat duit. Sorry lah, kan. Itu banyak berlaku di sebelum ni, ya. Dan ini pula sembahyang subuh pula. Macam-macam ramai sembahyang subuh tuan-tuan. Kenapa? Pasal dapat sponsor untuk kahwin seorang lagi. Siapa je. Kahwin ke tak? Tak kahwin pun, ya. Sorry. Jadi apabila Nabi SAW sudah selesai solat, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mereka telah menunggu di tengah jalan. Baginda pun tahu hasrat dan apa yang ada dalam hati mereka. Lalu baginda tersenyum. Ini menunjukkan kebijaksanaan baginda SAW dan sikap lemah lembutnya kepada para sahabat. Kemudian baginda memberi berita gembira kepada mereka dengan apa yang mereka inginkan. Dan akan tetapi baginda terus memberi ingatan kepada mereka tentang suatu hal yang tidak terlintas pun di hati mereka, bahawa baginda tidak takut sekiranya mereka ditimpa kefakiran. Akan tetapi yang baginda bimbang ialah kemewahan hidup. Yang fakir aku tak bimbang kamu jadi miskin. Yang aku bimbang kata nanti kamu jadi kaya. Bila kaya aku ada makan. Kenapa bahaya sangat kaya? Tengok. Sebab itulah dia tulis, apakah bahayanya kemewahan? Sampai Nabi sangat bimbang kok umat dia jadi kaya macam tu. Dan tengok, kebimbangan Nabi kenapa sampai begitu sekali? Apa bahayanya? Itu tajuk kita tu. Apa bahaya kemewahan? Apa bahayanya kaya ini tadi? Dan disenaraikan di sana perkara-perkara yang dibimbangi oleh Nabi. Kenapa dibimbang sangat orang kaya? Yang pertama, kemewahan biasanya menjadi manusia melampaui batas dan merosakkan hubungannya dengan Tuhannya. Seterusnya mendorong seseorang kepada melanggar segala perintah Allah SWT. Firman Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup. Bila kaya, tak pergi, ya, sombong, lupa dah atas maksudnya. Jadi kala, ketahuilah. Ataupun dalam bahasa klasik diterima sebagai tidak sekali-kali. Kala, ya. Saya selalu sebut, mungkin untuk ingat lagi, kalau kita belajar ilmu tafsir, ayat Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madiniyah. Ada ayat yang turunnya di Makkah ataupun sebelum hijrah, ada ayat yang turun selepas hijrah.
Nak belajar macam mana? Kalau ayat yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ayat yang diturunkan sebelum hijrah di Makkah. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada ayat pula ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Biasanya itu ayat turun di Madinah ataupun selepas hijrah. Jadi kalau kau Mekah ke Madinah je, ya ayyuhan nas ke ya ayyuhallazina amanu, itu sudah terjawab. Satu lagi tuan-tuan, kalau kita nak tahu ayat itu turun ke Mekah ke Madinah, satu lagi cek ayatnya. Ada tidak perkataan seperti ayat yang kita baca tadi? Kalla. Kalau jumpa ayat kalla, kalau kalla sah, ayat itu mesti turun di Mekah biasanya. Kan? Ayat surah apa? Al-A'la. Al-A'la kan antara surah yang pertama turun, apa pun itu, ya. Jadi kalau ada ayat kalla, maka perkataan kalla itu menunjukkan ianya turun di Makkah ataupun sebelum hijrah. Saya pernah baca satu tesis yang ditulis oleh kawan-kawan kita dalam bidang tafsir ini, perkataan kalla dalam Quran. Besar di sini. Pasal kalla saja, ya. Kaf lam alif dengan syaddah. Sis pasal itu. Jadi kalau ada ayat dimulakan dengan perkataan kalla, kita boleh fahamlah bahawa ia adalah ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah Nabi SAW. Okey? Kekayaan salah satu punca penyelewengan, karena dengan kekayaan mampu memperoleh banyak perkara yang diingini yang tidak terbuka kepada orang miskin. Orang kaya tuan-tuan, ya, bila kaya hebat apa? Ya. Dapat jam tangan berapa? Tak mahal, 150,000 ya. 150,000. Kita 150,000. Kenapa? Kaya. Yang miskin Allah, aku nak beli 150 juga. 150 kamu mana dapat? Kumpul apa namanya? Gaji kamu daripada mula kerja sampai pencen, tak dapat 150,000 tuan-tuan. Ya. Tengok. Cuba tengok yang kaya-kaya. Masya-Allah. Dah dapat. Semua dia boleh buat apa yang dia nak. Kenapa tak ada siapa yang boleh halang dia? Kenapa? Dia punya harta. Tuan, yang tak ada, dia orang kan. Orang kaya heran apa? Makan pagi di Kuala Lumpur, makan tengah hari di San Francisco, makan malam di Kota Raya London. Mantap pesawat, sewa khas. Kapal terbang tu harga 100 juta sebuah. Kenapa? Kita naikkan terbang, tuan-tuan, harap flight ekonomi ya, dulu kini dan selamanya. Itu contoh, ini kaya, bila kaya. Jadi kadang-kadang menyebabkan dia lalu berlaku macam tadi itu, ya. Sebab dia tak boleh nak buat apa. Kenapa? Harta dia tak ada. Tapi orang kaya, apa yang dia nak, dia boleh buat. Kenapa? Ya. Keinginan ini kebanyakannya perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata dalam satu hadis, hujjibatin naru bisyahwat wa hujjibati al-jannatu bil makarih. Diselimuti atau dilingkari neraka itu dengan perkara-perkara yang diingini, dan dilingkari atau diselimuti syurga pula dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Macam saya pernah sebutlah, kena tahu amalan tu amalan syurga ke amalan neraka. Mudahnya. Nafsu kita nak berkenan kita. Kalau nafsu berkenan, sah neraka lah jawab dia. Kalau nafsu tak suka, insya-Allah itu amalan syurga. Hadis ni. Senang ke tuan-tuan? Nak sembahyang Jumaat. Uish. Kita sedap lengkarkan. Tengok berita masa ni, insya-Allah menghadap kiblat. Nak nafsu faham. Tapi sebab itulah saya ada sungguh apa namanya, bila nak ajarkan kawan ni, kadang-kadang kita tak boleh jemu, ya. Ajak sekali biasalah. Yo, mana masjid, ada apa? Ada program dah. Oh, dia kata saya baru sampai, saya nak rehat dulu. Biasalah tu. Alasan sekali baru sampai bawa balik. Hari ni nak cuti, nak rehat katanya. Tengok. Tak apa.
Setiap hari kita telefon dia balik, beritahu, jom masjid. Malam ni ada forum perdana lah. Allah, daulah ni ada alasan. Tapi saya dengar dia kata, jom 10 minit kita telefon, jom. Malam saya dengar masjid dapat lembu seekor daripada apa? Di KL lagi, lembu. Nasi Arab lah tu. Jom kita. Itu kaedah dia tuan. Dia boleh tak boleh jemu. Kalau sekali sebut pakai senyap, dia tak jalan. Benda macam ni, kalau benda lain tak apa. Sebut sekejap benda jadi dah. Tapi benda-benda macam ni tak. Jadi sesuatu penting sangat. Kita ingat sentiasa, Masya Allah. Okey. Ya suruh kerana itu amalkan juga ini salah satu punca penyelewengan pula salah satu punca kehancuran dan kebinasaan. Allah Ta'ala kata, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fabasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ya. Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala ingin membinasakan mana-mana negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di sana supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepatutlah berlakunya apa yang ditentukan oleh Allah, oleh kami, kata Allah, lalu kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha. Orang yang memang diminta supaya taat. Duit banyak tapi dilabur, Masya Allah, ya. Dilaburkan entah apa-apa lah, ya. Tapi yang tak ada duit dia bilang, oh, susah dia. Kebetulan lah kalau insya Allah kalau tak ada apa-apa, program kami ke Sabah tu akan berjalan, insya Allah pada hari Khamis akan datang ni. Kita sedang kumpul ni lah. Haji Hamdan yang baru pergi tengok survey tempat, pergi ke masjid tempat kita nak jaga itu, pergi tengok, Masya Allah, ya. Masjid kan tuan, tak ada pula gambar ni, ya. Masjid ada kipas ni, kipas ni. Seorang April ekor lagi dengan kipas tak berpuluh kan. Sana kipas sendiri. Kalau ekor pun ada kipas banyak pun orang tak datang juga. Apalah kalau kipas sendiri. Dia hendak ada 2 kali. Dia kata, Ustaz, dia orang sana minta kalau boleh, pokok ada orang nak menyumbang, kita nak masuk pasangkan kipas dinding untuk ruang solat muslimah. Jadi saya pun pakat dengan Camden dan offer kepada kawan, dan setakat ni dah dapat dalam 6 ke 7 biji. InsyaAllah kita telefon dia orang pasang baru, ya. InsyaAllah kita sampai Jumaat depan ni, mudah-mudahan kipas baru, tak ada dah panas. El Nino lah main, dan itu sumbangannya. Dan insyaAllah kita pun telah dikumpulkan juga sebanyaknya naskah Al-Quran 50 juzuk ni, yang mudah-mudahan kalau ada lah sahabat-sahabat kita di Amral. Ini permintaan dari kawan kita, anak-anak di sana, mereka nak kepada Quran. Sebab kita akan melawan 2 sekolah tahfiz. Ada satu sekolah tahfiz itu pelajar-pelajarnya anak-anak asnaf, anak fakir, anak miskin, tak bayar apa pun tuan belajar, dibiaya sepenuhnya oleh pihak sekolah, ya. Jadi makan, minum, pakai, peralatan dibiayai oleh kawan, ya. Jadi mereka memerlukan juga kepada naskah Al-Quran ini, dan kita pun cuma nak ambil, insyaAllah separuh kepadanya telah dibawa semasa belajar dan pergi survey baru ni, dan insyaAllah selebihnya kita akan bawa hari Khamis akan datang, ya. Jadi kalau ada kawan di Al-Amrar ni yang ingin, yang ni agak mahal sikit, kecil tapi harganya RM50, kita edarkan secara wakaf, ya. InsyaAllah mudah-mudahan dia jadi jariah kita, ya. Dan satu lagi, majalah ni pun masih ada lagi. Kalau sahabat yang nak mengenai pasal hadis palsu ni, dia dan hari mana dikorek jumpa balik ni. Jadi kalau ada yang belajar, ini dijual dengan harga RM9, harga Semenanjung. Dan kalau di Sabah dan Sarawak harganya RM11. Jadi kami jual harga Semenanjung, bukan harga Sabah, ya. RM9, dan insyaAllah dapatlah daripada sahabat saya Hamzah. Jadi saya dah janji dengan sisi tadi, saya akan berhenti, saya nak azan.
azan masuk waktu dah, insya-Allah kita malah pasal solat di awal malam ni. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Jadi kali nak jumpa teruskan jumpa dengan sahabat-sahabat yang Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu